Bawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan juz ke-19 pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk kita dapat melihat secara umum, secara sedikit demi sedikit apakah kandungan bagi juz-juz yang kita sedang baca, ataupun mungkin tuan-tuan tidak dapat baca satu hari satu juzuk tetapi ingin mendapat gambaran keseluruhan bagi juz yang kita akan lihat halaman demi halaman bermula pada 2 Syawal nanti. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Ceria Ustaz ya hari ini ya. Terus kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, harapnya terus ceria. Kita doakan yang terbaik. Mungkin ada yang tak sihat, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kelapangan kepada tuan-tuan yang mungkin ada kesempitan, dan Allah berikan kebahagiaan kepada cabaran ujian yang melanda. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku, dan juga subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi jangan lupa tuan-tuan untuk kita share di Facebook bagi tuan-tuan yang di online ataupun di kaca TV, boleh maklumkan ataupun ingat-ingatkan kepada anak beranak kita, kerana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, ayat 30 daripada surah Al-Furqan pada halaman 362 memulakan juz ke-19 kita. Apakah yang ada di dalam juz ke-29 ini ya, ataupun juz 19 ayat 30 ini? Waqala ar-rasul, berkatalah rasul, ya rabbi inna qaumi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mengambil hadzal qur'ana mahjura. Mengambil Quran ini sebagai mahjura itu maksudnya sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan. Ini adalah pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dirakamkan untuk kita sama-sama jadikan sebagai pedoman dalam surah Al-Furqan surah 25 yang bermaksud membezakan di antara yang hak dan yang batil. Dan menariknya bila bercakap tentang bulan Ramadan Ustaz ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
ya. Fungsi Quran itu adalah pertama hidayah kepada manusia, semua manusia, bukan sekadar orang beriman saja, tetapi tuan-tuan, kalau katakan nak cari barakah tentang ataupun nak mencari hidayah, bulan Ramadan, bulan diturun Quran ini adalah masa hati akan jadi lembut kepada manusia, bukan sekadar orang Islam tetapi kepada seluruh manusia. Ya, ini perkongsian daripada cikgu saya dulu dekat US dulu. Dia kata kalau bulan Ramadan ini kalau kita berborak dengan even non muslim, ya, hatta kepada yang bukan Islam, mereka akan jadi lebih lembut lagi, Ustaz. Itu sebabnya kalau ada peluang ajak berbuka puasa ke ataupun kita berborak ke untuk bercerita tentang bab agama ini, Ramadan ini adalah ruangnya yang kita kena rebut bersama dalam kehidupan kita seharian. Jadi dalam ayat yang muka surat 362 ni, apakah isinya, ya, selepas kita kalau kita lihat tuan-tuan yang dah mula surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ini Allah mulakan dengan tabarakallazi nazzalal furqan. Kalau kita tengok surah Al-Mulk pun ada tabarakallazi biyadihil mulk, kerajaan Allah ini tabarak, selalu memberi kebaikan. Bila tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi, ya, Allah turunkan al-furqan, al-Quran itu, ya, Allah gunakan perkataan al-furqan kepada hamba-Nya, liyakuna lil alamin nadhira. Maksudnya kalau kita dapat al-furqan, dapat Quran, kita dapat peringatan daripada al-furqan, maksudnya kita ni dapat barakah, Ustaz. Itu tandanya Allah sedang memberikan kebaikan demi kebaikan. Ya, kadang-kadang ada orang nak bagi hadiah tetapi kita tak nak hadiah tersebut, ya. Tetapi kalau kita diberikan hadiah oleh Allah namanya barakah dan kita terimanya, menghargai al-Furqan dengan membaca dan cuba melihat kalau boleh sampai tahap al-Furqan, bukan sekadar tahap hidayah. Hidayah satu, tetapi bayyinatin minal huda dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu ceritanya ialah apa Ustaz? Bayinat ini adalah penjelasan, ya, hujah yang menjelaskan balik hidayah. Hidayah ni general, umum, tetapi bayinat itu lebih padu untuk menenteramkan ataupun memberi hujah kepada hati kita. Tapi Al-Furqan sehingga kita boleh tolak yang batil dan kita ambil yang hak dalam kehidupan kita seharian. Jadi Quran adalah sumber barakah, ya, dan dalam ayat yang dinyatakan pada ayat 21, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita dan mengapa kita tidak boleh melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Jadi ini panduan untuk kita bersama, untuk kita lihat bahawa orang yang tak rindu bertemu Allah, dia akan cakap benda kaut, Ustaz, ya. Dia claim benda yang tak sepatutnya claim, ya. Iaitu kalau kita tengok tadi tu, ya, mengapa kami tak boleh tengok pada malaikat? Ya, mengapa kami ni tak boleh tengok pada Tuhan? Dia minta. Tapi Allah kata pada ayat 22, kalau nampak malaikat, ya, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada khabar gembira bagi orang yang berdosa dan mereka berkata hijram mahjura. Hijram mahjura ni istilah bahasa Arab, orang Arab, Ustaz. Betul. Maksudnya apa? Ya, kalau orang Melayu ni cakap apa? Simpang malaikat 44. Lebih kurang begitulah, kan. Buat apa nak simpang pula? Malaikat tu memang dah baik, kan. So yang itu mungkin nak kena tanya baliklah pada pakar mengapa guna simpang malaikat 44. Tapi hijram mahjura ini maksudnya kalau boleh jauh-jauhlah. Ya, dijauhkan daripada apa yang berdosa, tetapi sudah terlambat, ya. Pada ayat 23, dan kami perlihatkan segala amalan yang mereka lakukan lalu kami akan jadikan amalan itu haba'am manthura, ya. Allah bawakan kita kepada orang-orang yang tidak beriman ini, mereka beramal, Ustaz. Derma mereka kadang-kadang lebih mantap daripada kita. Kadang-kadang dia punya komitmen untuk dia buat baik itu adalah memang kadang-kadang kalah kita, ya. Sepatutnya kitalah yang lebih, kan, tapi kadang-kadang kita tengok dia baik sangat, tapi Allah cakap kalau amalan mereka ini dibuat bukan atas dasar iman, dia akan jadi haba'an manthura. Itu satulah, ya. Tapi pelajaran untuk kita, kalau kita tengok kadang-kadang ada ayah, ibu, dia committed dengan anak-anak dia, tetapi dia ambil acuh tak acuh pasal Quran, pasal solat, ya, pasal agama ni tidak diambil perhatian, ya. Maksudnya ini boleh menyebabkan amal kita, tuan-tuan, menjadi haba'am manthura, ya. Ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila, ya. Pada ayat 24 Allah ceritakan tentang orang-orang yang beriman itu, dia dapat syurga yang kekal, mustaqarram wa ahsan maqila, ya, tempat yang sebaik-baiknya
bercakap tentang cahaya daripada al-Quran ini, kalau tuan-tuan tengok macam ini berulang lagi pasal syurga kan. Tapi kita kena ingat, kalau Allah ulang itu nak beritahu bahawa kamu tak dapat, saya tak dapat rumah yang paling cantik di dunia. Allah bagi mustaqarrau wa ahsanu maqila, ya, iaitu tempat yang sebaik-baik untuk beristirahat. Kat rumah Ustaz kalau berehat Ustaz, biasanya rehat berapa jam Ustaz? Kalau siang dalam 1 jam cukup. 1 jam kan. Dan lepas tu kena kerja balik Ustaz, ya. Kena kerja. Tapi di sini nanti tak payah kerja dah Ustaz. Allah. Tak payah kerja, ya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang penat bekerja sekarang, tengah-tengah tengok My Quran Time sambil bekerja ke, sambil ibu-ibu tengah basuh kain, lipat kain dan sebagainya, tak payah lipat kain dah dekat syurga sana. Tak payah. Jadi bila kita tengok sudut Allah menerangkan syurga, dia macam-macam sudut agar kita dapat menghargai bahawa ya Allah, saya dapat membezakan yang hak dan yang batil. Yang hak saya kena terus lipat kain. Contohnya lah kan, jangan ibu-ibu mengeluh ataupun ayah-ayah kata alamak asyik cari duit, cari bekerja, bilalah nak berehat. Rehat sebenar-benarnya yang ini, ya, iaitu mustaqarrau wa ahsanu maqila, ya, tempat berehat itu. Jadi nak dapat perkara ini sudah tentunya perlu kepada al-Quran. Itu yang dinyatakan Nabi mengadu tadi bahawa kaumnya mengambil hadzal qur'ana mahjura, dan pada halaman yang ke-363 Allah bercerita tentang mereka yang tidak datang kepadamu, ya, sesuatu yang aneh melainkan kami yang datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Ya, pasal mereka iaitu orang-orang yang tidak beriman ini, dia mencabar macam tadilah, macam mana nak nampak Tuhan, macam mana nak nampak malaikat. Sebenarnya kalau dia tanya begitu, dia nak tanya begitu, dia boleh tanyanya mana oksigen, baru saya nak bernafas dengan oksigen, mana perut, baru saya nak makan pakai perut. Kalau nak guna kaedah mempersoalkan kebenaran yang tak perlu dipersoalkan, sebenarnya yang perlu dipersoalkan ialah saya ni dah buat yang terbaik ataupun tidak. Bercakap tentang membezakan hak dan batil ini, kisah Nabi Musa muncul pada ayat 35, iaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa, kami telah jadikan Harun saudaranya sebagai wazir, sebagai pembantu. Jadi ada kisah Nabi Musa dekat sini. Kemudian kita melihat kepada pelbagai argumen hujah yang dibawakan dalam surah ini, dan menariknya surah ini di hujung sekali halaman 365 biasa kita dengar Ustaz, ya, ciri ibadur rahman. Ya, bila kita sudah pun mengenal kepada al-Furqan, seorang itu dia sentiasa mengikut panduan ar-Rahman, mengikut panduan ar-Rahman daripada Allah SWT. Bila ikut panduan ar-Rahman, menjadi hamba ar-Rahman, itulah yang dirakamkan pada ayat 63. Ada 12 ciri. Kita baca ciri pertama, kedua pada ayat 63 bersama Ustaz Tirmizi. 63. Okey. Baca ciri ar-Rahman yang terdapat pada ayat 63 dan akan terus dikupas pada ayat-ayat berikut insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 63 surah Al-Furqan, surah ke-25. Puncak kepada seseorang yang mendapat Al-Quran, mendapat Al-Furqan, ya, mendapat Al-Furqan ialah menjadi hamba Ar-Rahman. Adapun hamba-hamba yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pemurah adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, ini adalah dua ciri daripada 12 ciri yang ada sehingga hujung surah ini, iaitu yang pertama, apabila berjalan itu dalam perasaan hauna. Apa maksud hauna? Dengan rasa merendah diri. Maksudnya tidak sombong secara fizikal, tetapi lebih daripada itu adalah secara dalaman sendiri. Dia rasakan bahawa saya ini adalah hauna, wahan, lemah.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila lemah, maka saya memohon ampun pada Allah, saya perlukan pertolongan pada Allah. Ini adalah cirinya. Luarannya itu dengan perasaan hauna ini juga dalam keadaan yang merendah diri. Itu pertama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat orang yang dah berinteraksi dengan Quran mencapai tahap al-furqan, maksudnya dia sudah membezakan hak dan yang batil. Bila ada orang yang jahilun, kita sudah bincangkan sebelum ini, istilah jahil ini pernah digunakan oleh Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah, iaitu jahil ini bukan sekadar tak tahu, ya, tetapi orang yang tahu tetapi tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, misalnya kepada Allah Subhanahu taala. Jahil maksudnya orang tu mungkin belajar, ada ijazah, ada master, ada degree, tapi bila dia tidak kenal Tuhan dan juga mengamalkan isi al-Quran, dia buat dosa dan sebagainya. Ada orang belajar agama tapi masih buat dosa, pada waktu itu digelar sebagai jahil. Jadi kalau ada orang kutuk, ada orang mengumpat, ada orang menghina, wa idza khatabahul jahilun, anak di rumah contohnya, dia kecil ustaz ya, dia tak nak apa dia tengking mak dia contohnya lah. Itu jahil. Itu jahil. Maka apakah yang dibalas oleh hamba Ar-Rahman? Salama. Dia akan balas dengan sejahtera, dia tidak pula balas dengan jahil juga ustaz ya. Anak dia menjerit, mak dia ataupun ayah dia pun menjerit sekali juga. Kan, anaknya menjerit, dia pergi pukul anak dia, ya, melampau-lampau, ya. Kalau baru ni yang pukul apa sebagainya kan pada anak, ya, sampai yang adik siapa ustaz yang baru ni yang meninggal tu, ya, yang akhir mak dia bagi sampai mati kan. Itu petanda bahawa bukan hamba Ar-Rahman. Ya, hamba Ar-Rahman ini dia dapat kawal dia punya diri dia. Kerana apa? Kerana hatinya itu telah dipenuhkan dengan Al-Furqan. Inilah perjuangan kita tuan-tuan sekalian yang ikut pada hari ini, puan-puan hajah, tuan-tuan haji semua. Kita kena kongsikan Al-Quran ini, ya, isinya ini. Mungkin ada yang mampu tengok Quran Time, ada yang kita kongsi sikit-sikit, ya, ada yang YouTubers ke, perlu buat lagi banyak konten-konten, mungkin pendek sikitlah, ya, pendek ke panjang ke kreatif macam mana, kerana kita perlu isikan masyarakat kita ini dengan ilmu yang menyebabkan jadi hamba Ar-Rahman. Itu ciri yang kedua. Kemudian pada ciri yang pada ayat 64 Allah menyatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, ya, iaitu orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ya, yabitun itu mabit. Ya, mabit ini istilah untuk hidupkan malam ustaz ya, bukan sekadar duduk kat rumah tapi menghidupkan rumah dengan amalan pada waktu malam. Kemudian dinyatakan sini wallazina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam. Dia selalu berdoa. Malah kalau kita tengok pada ciri yang ke-12 itu, pada ayat yang ke-74 muka surat 365 ada doa yang biasa kita baca. Nak minta ustaz bacalah ayat 74 ini, doa untuk kita mohon pasangan kita, zuriat kita menjadi penyejuk mata. Tuan-tuan selalu doa ini ciri hamba Ar-Rahman yang ke-12 dan ada balasan besar. Kita baca. Baik, ciri hamba Ar-Rahman yang ke-12, ada doa yang selalu kita amalkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ni yang dikenali juga dengan bulan yang kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon rahmat, mohon keampunan dan kita nak mohon syurga. Moga-moga kita dapat mengaminkan dan kita mendapat apa yang dihajatkan insya-Allah. Ayat 74 kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa yang kita boleh panjatkan, yang boleh kita amalkan tuan-tuan, iaitu doa agar pasangan dan keluarga, ya, pasangan dan zuriat kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, menjadi imam kepada orang yang bertakwa.
Masya-Allah, ini adalah satu wawasan, gagasan yang sebenarnya juga cara dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu minta doa dibangkitkan rasul ya yang membacakan Quran dan juga pada anaknya untuk zuriatnya mendirikan solat. Jadi membincangkan ya, memprihatin pasal keluarga ini adalah ciri hamba Ar-Rahman. Hamba Ar-Rahman selalu berdoa dengan perkara ini dan ini adalah ciri yang ke-12. Dapat apa hamba Ar-Rahman ini? Allah kata pada ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ya. 12 perkara ni Ustaz bukannya mudah. Dia kena sabar ya. Kena sabar. Tuan-tuan pun adalah orang yang sabar ya, duduk depan TV ke dengar ya. Pasal kita nak faham Al-Furqan. Pasal nak faham Al-Furqan bukan pasal orang suruh ke apa ke, adalah orang kadang cadangkan, orang paksa ke apa ke, tapi asalnya itu hakikatnya kita nak kalau boleh bila kita dah sampai juz yang ke-19 ini, ya Allah saya nak kalau boleh bulan Ramadan ini saya dapat sedikit Al-Furqan. Kalau tak dapat 100% dapatlah sedikit, iaitu dapat membezakan hak dan batil. Dah tahu dah cakap yang tidak salama, tidak mensejahterakan, itu bukan kaedah daripada Al-Quran. Walaupun saya boleh je marah ke, saya tengking ke, pukul ke, tapi saya tahu ya Allah ini bukan sunnah Nabi kecuali kalau ianya ditunjukkan. Kalau tunjukkan rotan kalau dah ajar anak umur 10 tahun tak semayang. Tapi kena mula daripada 7 tahun. Jangan 10 tahun tak ajar tak semayang, pam terus kan. Itu juga bukan daripada akhlak ibadur Rahman. Kata Allah, bagi mereka dapat ghurfah, ya. Ghurfah ini adalah seperti ini Ustaz, macam penthouse. Ya, bukan sekadar bilik tapi bilik yang kalau kat hotel tu penthouse tu yang paling mahal lah tu. Paling mahal tinggi. Ya, paling tinggi, mahal pasal dia walaupun bilik tapi bilik yang besar, yang special, yang istimewa, diberikan pada siapa? Bagi tuan-tuan insya-Allah ya, yang sabar dengan ikut 12 ciri. Yang itulah yang kita kena baca surah ini, dan di situlah sebenarnya di hujung Allah katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak kerana ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sesungguhnya kamu telah mendustakannya, kerana itu azab pasti menimpamu. Ada orang musyrik yang dia beribadah, kita tengok ramai orang agama lain beribadah juga, tetapi kalau dia mendustakan pada Allah, macam mana nak mendapat keampunan dan mendapat syurga daripada Allah, rahmat Allah, padahal Allah dah beritahu minta. Kalau orang yang boleh asingkan hak batil, nak dari Allah, buat cara Allah, ikut dan faham Al-Quran. Kalau nak daripada tempat lain, silakan. Jadi ujung ini dalam bentuk ancaman, kerana kita kena ingatkan diri kita, Quran bukan pilihan tetapi perlu kita perjuangkan dalam hidup seharian. Kita berehat sebentar, kita akan menyambung surah Asy-Syu'ara dan juga surah An-Naml pada bahagian yang kedua. Jadi tuan-tuan tuliskan di bahagian komen di bahagian Facebook itu surah Asy-Syu'ara surah 26, surah 27, surah Semut. Kita nak lihat, belajar sedikit daripada surah ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما
ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada juz yang ke-19 pada hari ini. Kita sudah pun melewati kepada surah yang ke-25 secara ringkas, surah Al-Furqan, dan kali ini kita pergi ke surah Asy-Syu'ara Ustaz ya. Asy-Syu'ara ni maksudnya para penyair ya. Kira ini adalah kumpulan apa Ustaz? Penyanyi selebriti lah ya pada zaman sekarang ini. Pada waktu itu Asy-Syu'ara ini adalah penyair-penyair yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Kalau mereka ada Instagram ke Facebook Ustaz, confirm follower mereka berjuta-juta. Ya. Pasal apa? Pasal mereka ni diminati kerana mereka membawakan hiburan-hiburan kepada masyarakat. Adakah okey tak okey? Kita lihat dahulu kepada ayat pertama, Ta Sin Mim. Kali ini bukan lagi Ha Mim, Ta Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Al-Quran itu adalah kitab yang mempunyai kebesaran-kebesaran Allah yang termaktub peraturan yang jelas ya. La'allaka bahi', ya, iaitu boleh jadi engkau ingin membinasakan nafsak, dirimu. Ini adalah komentar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang musyrik di Mekah itu tidak mahu beriman, degil bila diingatkan, kerana Nabi amat raufur rahim yang kita dah belajar daripada surah At-Taubah, amat inginkan ya, amat penyayang, amat penyantun dan azizun, nak sangat kepada umat-umat ini, umat Islam ini ataupun umatnya untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innasya, ya, jika kami mahu, nescaya kami turunkan kepada mereka mukjizat daripada langit ya. Dengan rasa tak tenteramnya nabi itu, sebenarnya Allah kata Allah boleh nak turunkan ya, tetapi Allah kata pada ayat 5, dan setiap kali disampaikan kepada mereka satu peringatan baru, ayat Quran yang diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah, mereka selalu berpaling, mu'ridin. Ini adalah permulaan ya kisah ataupun surah Asy-Syu'ara. Di dalam surah ini ada kisah Nabi Musa seawal ayat yang ke-10. Panjang Ustaz. Daripada ayat 10 sampai ayat yang ke-68. Panjang betul ya. Kalau nak cakap sebelum ini ada surah Baqarah panjang kisah Nabi Musa. Apa lagi Ustaz? Banyak surah lah, banyak surah ya, tapi ada kan, dan ini adalah satu lagi surah yang panjang kisah Nabi Musa. Kerana apa? Kerana Nabi Musa pada waktu selebriti, waktu itu saatnya namanya ahli sihir. Kira orang pandang tinggi lah, kira pandang tinggi, tetapi bila datang Nabi Musa, jam habis. Ya, pada zaman Nabi kalau kaum Hud ke kaum Ad ke ya, yang diikuti ataupun didakwahkan oleh Nabi Hud pun ada cerita di dalam surah ini ya. Jadi kalau kita lihat ayat 10 ya, kita baca sikit ayat 10 daripada surah ini sehingga ayat yang ke-12, pendek Ustaz, untuk kita mulakan tengok apa sebenarnya sudut yang disentuh pasal kisah Nabi Musa dalam surah ini. Okey, baru ni kita dah belajar surah Taha kan? Taha pun panjang juga. Nabi Musa juga panjang kan kisahnya. Dan sekarang surah Asy-Syu'ara, tadi surah Asy-Syu'ara bukan Syura Asy-Syu'ara. Kan Asy-Syu'ara. Ayat 11 hingga 12. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون. Surah Al-Azim ayat 10 hingga 12. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyuruh Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, iaitu kaum Firaun, mengapa mereka tidak bertakwa? Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku. Sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara ini Ustaz, ialah Allah mengulang perkataan kadzabat ya. Kadzaba iaitu pendustaan.
dia dalam hidup kita ni, kalau kita tengah bercakap Ustaz kan, kita tengah bercakap, orang lain tak pandang ringan, buat bising ke ataupun kata alah tak penting lah kan, begitu kita akan rasa memang kecewa betul ya. Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan ada orang baca Quran, lepas tu kita kan alah baca Quran, kita borak je lah kan. Memang kita akan kecewa. Dan kalau Nabi itu sampaikan bahya ya, sampaikan Nabi nak stres sangat, apa pasal kau tak nak dengar Quran ni, senyap sikit kan, dia akan beri perhatian. Takkanlah tak boleh beri perhatian pada Quran pada bulan Ramadan ini, masih lagi nak borak, masih lagi topik lain, bukan panjang pun okey. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Musa ya, pasal kaumnya itu dia takut dia kena didustakan, pasal bila dia bawa Taurat, bila dia bawa kepada mukjizat, masih lagi orang-orang ahli sihir ni buat bising. Rakyat-rakyat masih lagi rasa tak payahlah, tak payah layan tu, biar dia bercakap seorang, kita abaikan. Itu yang berlaku kepada Nabi Nuh yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi dalam ayat ini, sambungan daripada ayat yang ke-13 itu, wa yadhiq, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuskanlah Harun. Ya. Pasal bila dah sempit Ustaz ya, bila dia dah marah itu, dia boleh jadi lain macam. Nabi Musa ni bab kalau tumbuk tu boleh kan, dia jenis yang dia tak boleh tengok perkara tidak betul ataupun tidak hormat kepada kalau zaman itu ialah Taurat lah ya, kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi ada Harun. Harun ni dia untuk menenteramkan sikit dia ni, pasal dia kalau dia mula tegur saja dia boleh all out ya. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini surah Asy-Syu'ara memberitahu kepada kita bahawa perjuangan untuk membawa kebenaran ini dia ada cabaran yang tersendiri ya, tetapi dikongsikan sehingga ayat yang ke-68, ayat 69 cerita tentang Nabi Ibrahim. Mari kita tengok kepada halaman 370 ayat yang ke-69 tentang kisah Nabi Ibrahim, sehingga kita ambillah 69 hingga 70 Ustaz ya. Kita baca dua ayat ringkas tentang permulaan kisah Nabi Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صدق الله. Surahul Azim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu ya, iaitu jawapan mereka, kami menyembah berhala dan kami sentiasa tekun menyembahnya. Dibalas oleh Nabi Ibrahim, adakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim amat lembut. Jadi dia berhujah, tapi kaumnya itu masih lagi mendustakan kepada Nabi Ibrahim. Malah sebenarnya lepas tu Nabi Ibrahim pula yang kena Ustaz ya. Dia mendustakan itu bukan sekadar menafikan tak nak dengar. Satu tak nak dengar, satu buat bising, kacau lah kalau boleh kacau kan. Yang ketiganya ialah sampai dia serang kepada orang yang membawa kepada kebaikan tersebut ya, dia pergi kutuknya ataupun kalau kaedah Nabi Ibrahim ni sampai nak dibakar dalam api. Maka dalam hal ini Nabi Ibrahim terus menyampaikan. Itulah pelajaran untuk kita, kena terus juga walaupun ada cabaran, pasal mungkin ada orang tak faham. Ada orang rasa bahawa Quran ini dia tak payah hormat kot. Kalau katakan ada majlis ilmu ke, ada orang baca ke, dia rasa tak apa kot, bising sikit, alah apa salahnya. Tetapi Nabi Ibrahim terus. Apakah yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim perkenalkan pada mereka siapa Allah. Pada ayat yang ke-78, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah menjadikanku, menciptaku, dan dialah yang memberi hidayah. Dialah yang memberi aku makan, wa yasqin, memberi aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, dialah yang mengubatnya. Tapi menarik Ustaz ya, kalau kita lihat lebih detail sikit, walaupun kita tak pergi dalam, nanti kita sampailah ke sini. Bila bab yashfin ada huwa. Yahdin ada huwa. Tapi khalaqani tidak ada huwa. Ya, kalau yut'imuni ada huwa. Wa yasqin tak ada huwa. Ya. Kemudian wallazi yumituni thumma yuhyin tak ada huwa.
ya. Pasal apa? Di komen oleh Imam Syarawi, dia kata pasal kalau mati ni kadang-kadang orang kata dia tembak orang sampai mati kan. Dia ingat macam adalah orang yang manusia yang terlibat dalam operasi itu. Ya, operasi untuk mematikan orang. Walaupun sebenarnya Allah yang mengizinkannya, tapi ada makhluk lain yang boleh terlibat dalam mati ataupun kalau hidup ni maksudnya kalau macam Firaun dia bagi peluang orang hidup, dia kata aku bagi dia hidup itu sebabnya dia hidup. Macam tu kan. Tetapi bahagian hidayah, bahagian untuk apa sakit. Sakit. Kita tuan-tuan kalau pergi ke klinik, pergi ke hospital jumpa doktor, boleh tak saya bayar 1,000 confirm COVID habis. Kan. Setakat ni tak ada lagi doktor yang boleh kata kalau awak ambil vaksin ni 100% mesti sembuh. Tak ada. Pasal apa? Pasal yang fahuwa yashfin, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung terus pada kisah Nabi Nuh ya, pada ayat 105. Kita baca sedikit Ustaz daripada ayat 105 dan ayat 106 dan 107. 3 ayat. Tiga ayat kisah Nabi Nuh Ustaz. Ya. Memang kalau kita buka Al-Quran Al-Karim, banyak dia muatkan dengan kisah-kisah daripada para nabi, kisah-kisah zaman dahulu. Bayangkan bermula Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya. Kisah-kisah inilah yang patut kita muatkan dalam akal fikiran kita, bukannya kisah-kisah yang tidak pasti kebetulan betul atau tidak macam Alik Kundang ke apa ke kan. Pisang buaya dan kancil semua tu. Kisah entah berantah lah sah. Tapi kalau kita masuk kisah ni, sudah pasti kisah ini adalah Allah pilih daripada banyak-banyak kisah yang berlaku pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita. Sudah pasti kisah ini adalah kisah yang penting. Sebab tu kita baca tadi watlu alaihim naba, satu berita yang besar, berita yang berharga, berita yang penting untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Kita baca ayat 105 hingga 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 105, kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Ya, perkataannya kadzabat banyak kali berulang dalam surah ini kerana salah satu daripada cabaran zaman sekarang ialah orang mengutamakan kepada hiburan bersama rakan berbanding ingin memberi perhatian kepada mesej yang ingin disampaikan oleh kalau dalam surah ini daripada para rasul. Pasal apa? Dia rasa macam tak menarik kot. Kan? Tetapi apakah yang berlaku pada ayat 105 tadi? Kadzabat, ya. Kaum Nuh mendustakan kepada utusan iaitu Nabi Nuh alaihi salam, kepada risalah yang ada. Idh qala lahum akhuhum Nuhun alla tattaqun, iaitu ketika saudara mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutuskan kepadamu. Jadi ini adalah pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi nak merosakkan diri ataupun rasa macam nak give up, ya. Bukan give up apa, tetapi kerana orang tidak beriman, tidak melayan ataupun tidak memberi perhatian kepada mesej Tuhan, bukan mesej Nabi tapi mesej Tuhan. Kalau mesej Tuhan pun tak diendahkan, apatah lagi kalau mesej itu datang daripada orang biasa-biasa, sehingga kan mereka menjadi amat sombong, ya, amat membuat bising ketika Quran dibacakan pada zaman Nabi itu sendiri. Jadi dalam surah ini Allah menyatakan lagi tentang kisah Nabi Nuh, disambung dengan kisah Nabi Hud pada ayat 123, kisah Nabi Saleh pada ayat 141, kisah Nabi Lut pada ayat 160, kisah Nabi Syuaib pada ayat 176. Banyak Ustaz. Terus ya. Dan hujung surah Asy-Syu'ara ini ialah bercerita tentang para penyair ini, selebriti yang dalam konteks ini dia cuba pergi ke mana-mana saja. Cakap macam-macam, yang penting adalah untuk menenggelamkan kepada mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memuji satu kumpulan. Ini selebriti yang dipuji, ya, iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu, ya, iaitu orang penyair yang beriman dan berbuat kebaikan serta banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi kerana menjawab puisi orang kafir.
tuan-tuan yang ada terlibat dengan YouTube, penyanyi ya yang mengendalikan program kerana nak memastikan orang makin beriman, beramal soleh dan ingat pada Allah, bukan untuk makin sia-sia lagi ya. Maka inilah kumpulan selebriti yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penghujung surah Asy-Syu'ara dan kita melihat surah An-Naml ringkas bahagian pertama daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-3 insya-Allah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Tasin, inilah ayat Quran dan kitab yang jelas petunjuk dan berita gembira kepada orang yang beriman. Apakah sifat orang beriman yang mendapat manfaat huda dan busyra? Dua perkara ya. Hidayah yang mendapat pencerahan dan juga kabar gembira. Kabar gembira, ucapan tahniah dapat daripada siapa? Dapat Quran ini beri pada siapa? Pada orang yang beriman. Pertama, orang beriman itu sentiasa mendirikan solat. Ya. Yang kedua adalah sentiasa menunaikan zakat. Dan yang ketiga, sentiasa yakin kepada hari akhirat. Ya. Tiga ciri ini adalah sifat orang yang beriman. Ya. Jadi kalau katakan dalam kehidupan kita ada kawan kita solat mungkin dia tak tunaikan, zakat tak nak bayar ataupun dia persoalkan hari akhirat, itu ada masalah al-mu'minun ya, al-mu'minin dalam ayat ini. Surah An-Naml ini adalah surah semut, ada kisah Nabi Sulaiman pada ayat yang ke 15 ya. Sebelum itu pada ayat ke-7 kisah Nabi Musa ada sekali lagi. Jadi kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman, kemudian kisah Nabi Saleh dan juga kisah Nabi Lut sehingga hujung juzuk yang ke-19. Kita nak baca satu babak yang penting dalam kisah Nabi Musa bersama dengan semut Ustaz ya. Ayat 19. Ada doa yang boleh kita nak kita nanti hujung nanti Ustaz pun boleh baca doa ini, tapi Ustaz baca dulu ayat 19. Okey, baik. Kita baca dulu Auzubillahi minasyaitanir rajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Surah Al-Azim. Daripada ayat 19 ini Nabi Sulaiman tersenyum kepada ada sekumpulan semut yang suruh dia punya ratunya itu suruh masuk ke dalam busut dia, ke dalam rumah dia. Maka apakah pelajaran yang kita boleh ambil? Semut ini kecil, semut ini rajin dan semut ini ada tamadun. Inilah yang dirakamkan dalam surah ini. Walaupun kecil, Nabi Sulaiman tidak sombong. Walaupun semut itu kecil, tetapi rajinnya itu menyebabkan Nabi Sulaiman berdoa agar terus membuat amal soleh yang diredai, dan akhirnya tamadun yang baik itu agar kita ini berdoa dapat bersama dengan orang-orang yang bertamadun, yang soleh di dalam kehidupan kita di akhir. Kita mohon doa pada Allah SWT. Kita boleh ambil pelajaran daripada setiap kali kita melihat semut, kita akhiri
majlis kita ini dengan kita berdoa pada Allah, kita dapat ambil pelajaran daripada 3 surah yang kita dalami hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بالقرآن اللهم اختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. Ya Allah, rahmatikanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Selamatkanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau akhirilah kami dengan iman, dengan ihsan. Akhirilah kami dengan Al-Quran, dengan husnul khatimah. Dan akhirilah kami dengan bulan Ramadan ini dengan syurga-Mu, Ya Allah. Dan bebas daripada api neraka, Ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, Allah menerima segala pengorbanan tuan-tuan, dan kita mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang bersama My Quran Time. Inilah yang kita ingin gerakkan, perjuangan bersama Al-Quran dalam tabung gerakan Al-Quran ini. Tuan-tuan terus menyumbang, membanyakkan lagi sumbangan pada bulan Ramadan ini, bukan untuk siapa tetapi untuk diri sendiri, kerana kita yakin bahawa perjuangan Quran, perjuangan wahyu ini seawal daripada Nabi Adam ataupun daripada Nabi Nuh dan seterusnya, dan perjuangan wahyu ini perlu diteruskan bersama. Dan kita doakan ya kepada tim TV Al-Hijrah misalnya, kepada tim Mufas yang membawakan rancangan ini, terus diberkati pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan kena banyak berdoa. Kita doakan agar kita terus dapat beristiqamah dan diberikan kelapangan bagi semua pasukan yang terlibat. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan dan kita akan terus melihat kepada juz yang ke-20 pada hari esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mohon doa tuan-tuan agar Haji Fauzi ya di Mufas sebagai presiden, sebagai pengerusi, untuk terus diberikan kesihatan dan diberkati bersama pasukan. Dan kita berjumpa lagi esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.